Terima kasih Syuhaida. Benar, kalau kita bercakap mengenai bagaimanakah untuk melahirkan seorang pelajar ataupun graduan yang berminda usahawan, bukan sahaja sekarang tapi daripada dahulu, banyak kursus-kursus yang telah pun disediakan. Contohnya kalau saya ingat di Universiti Teknologi Malaysia ada satu kursus short course namanya Turn Your Idea into Business. Kalau itu 10-12 tahun yang lepas. Tapi bagaimanakah bentuk kursus-kursus yang ada di IPT sekarang untuk melahirkan pelajar yang berminda usahawan pada zaman sekarang. Jadi untuk kita memanjangkan lagi perbincangan mengenai topik ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Puan Noraidah Abdullah, Timbalan Setiausaha bahagian Seksyen Kebolehpasaran Graduan dan Keusahawanan, bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pengajian Tinggi. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Puan. Terima kasih, Wan. Baiklah, Puan. Untuk kita bercakap mengenai kebolehpasaran graduan, pertamanya kita perlu faham apakah dokumen induk ataupun dokumen dasar yang membentuk susun atur pergerakan graduan daripada belajar sehinggalah mereka ini boleh dikatakan seseorang yang boleh dipasarkan di pasaran pekerjaan. Apakah dokumen induk yang ada di peringkat kementerian? Puan, silakan. Baik, Wan. Terima kasih, Wan. Pertamanya, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Jadi, untuk makluman semua, bagi memastikan pendidikan tinggi negara berupaya melahirkan graduan institusi pendidikan tinggi seiring dengan keperluan dan kehendak semasa, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015 hingga 2025 telah pun dibangunkan oleh pihak KPT lah, yang menjadi dokumen rujukan utama dalam merancang dan merangka inisiatif pembangunan pendidikan tinggi negara. So di dalam pelan pembangunan ini terdapat inisiatif Job Creator Framework yang yakni di bawah lonjakan 1 di mana graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang adalah rangka kerja yang telah disediakan. Di bawah lonjakan ini dia akan menerapkan nilai-nilai dan atribut keusahawanan dalam kalangan pelajar melalui pendidikan untuk menganjakkan minat mereka daripada pencari kerja ataupun job seeker kepada pencipta pekerja. Ya. Jadi apakah matlamat utama dokumen ini? Ya, macam Puan cakap tadi, daripada kita mencari pekerjaan, kita nak seseorang itu berupaya untuk mencipta kerjanya sendiri. Jadi matlamat utama itu di mana fokus yang utama dalam dokumen ini? Ya, di bawah bawah dokumen ini terdapat program-program keusahawanan di bawah inisiatif yang akan dilaksanakan melalui 3 fasa, iaitu memudaya, mengukuh dan melengkapi, yang akan melatih pelajar-pelajar kita dari segi pengurusan sumber dan kewangan serta berkomunikasi dengan baik, berdaya tahan, mempunyai lokus kawalan dalaman dan juga berupaya menguruskan risiko dan yakin dengan keupayaan sendiri. Jadi untuk menambah memetakan program-program tersebut, kementerian juga telah membangunkan Pelan Tindakan Keusahawanan 2021-2025 yang sedang memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Jadi sehingga hari ini bagaimanakah pencapaian pelan ini? Ya, sehingga hari ini untuk makluman Wan, Pelan Tindakan Keusahawanan ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan agenda keusahawanan di IPT mengambil kira cabaran semasa dan keperluan yang akan datang. Ia adalah rujukan utama supaya ia dapat melahirkan usahawan dalam kalangan pelajar dan graduan dan beralamat melahirkan pelajar berminda usahawan yang berdaya saing dan mampan. Setakat ini, Alhamdulillah, lebih kurang KPT telah merekodkan lebih kurang 220 orang pelajar, 220,000 pelajar yang telah telah terlibat dalam aktiviti keusahawanan di kampus dan seramai lebih 17,000 orang graduan meneruskan aktiviti keusahawanan mereka selepas tamat pengajian. Jadi tumpuan kita dalam pelan ini juga adalah lebih kepada penubuhan syarikat pemula pelajar, iaitu startup dalam bidang teknologi dan inovasi. Jadi sehingga 2022 lebih kurang 781 syarikat pemula yang berasaskan teknologi dan inovasi telah pun ditubuhkan. Mungkin Puan boleh perincikan sedikit, adakah program-program yang Puan ceritakan sebentar tadi itu termasuk dalam silibus akademik ataupun ia dalam silibus co-curriculum sesebuah di IPT tersebut? Betul. Jadi untuk makluman Wan, subjek keusahawanan telah pun menjadi subjek teras universiti secara berperingkat sejak tahun 2010 berterusi dasar keusahawanan IPT diperkenalkan.
dia melalui subjek akademik, pelajar telah didedahkan dengan teori dan praktikal keusahawanan itu sendiri. Selain itu, terdapat juga program-program co-curriculum dan program di luar jam kredit yang dilaksanakan. Program-program seperti inkubator keusahawanan serta pertandingan keusahawanan di peringkat IPT dan juga di peringkat nasional juga kita laksanakan oleh pihak kementerian. Yang mana program-program ini menjadi medan bagi bakat-bakat usahawan pelajar dan graduan kita cungkil. Selain itu kita juga adakan program-program kerjasama dengan pihak luar seperti MDEC, Meranti, Cradle yang boleh membantu dalam mengenal pasti bakat dan potensi perniagaan yang diusahakan oleh pelajar-pelajar kita di IPT. Jadi dalam program-program tersebut bagaimanakah bakat mereka dikenal pasti dan bagaimanakah kementerian bertindak terhadap bakat mereka selepas bakat mereka itu dapat dikenal pasti? Okey, yang ini saya nak terus kepada program yang akan dilaksanakan oleh pihak KPT akan datang ni, iaitu Karnival Keusahawanan di peringkat zon tengah dan yang akan diadakan di bangunan Kementerian Pendidikan Tinggi di Presin 5 Putrajaya, yang mana program ini adalah program bersinergi yang dilaksanakan antara kementerian dan Universiti Teknologi Mara dan Universiti Sains Malaysia dan juga berkolaborasi strategik dengan pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, di mana kita membawa pelajar-pelajar yang pernah memenangi pertandingan-pertandingan keusahawanan yang kita adakan pada tahun 2021. Kita temukan dengan agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi iaitu KUSKOP, agensi-agensi pendanaan, agensi-agensi latihan yang mana kita temukan mereka dan kita galakkan mereka mempunyai interaksi sebenar dengan pihak yang terlibat secara langsung di dalam bidang keusahawanan. Itu adalah salah satu agenda yang dilaksanakan oleh pihak kementerian. Saya difahamkan untuk membantu kelangsungan sesuatu perniagaan terutamanya yang telah pun dicipta oleh pelajar tersebut dengan program bridging dan juga hand holding. Bagaimanakah program ini dapat memastikan lagi kelangsungan perniagaan mereka? Inilah program melalui program seperti inilah yang kita harapkan dapat menggalakkan mereka yang terlibat dalam bidang keusahawanan sama ada dalam masa tempoh pengajian ataupun telah bergraduat, memberi ruang dan peluang kepada mereka mendapatkan pendedahan menerusi inisiatif-inisiatif yang sedia ada yang dilaksanakan oleh kementerian dan agensi-agensi lain. Itulah program handholding dan bridging yang kita laksanakan. Kita temukan pelajar-pelajar itu, kita bawa pelajar-pelajar tersebut kerana mereka ada dalam rekod kita. Jadi kita temukan, kita usahakan mereka bertemu dengan pihak-pihak agensi. Kita boleh panggil it's a shortcut lah sebenarnya kepada pelajar-pelajar kita untuk mendapatkan pendanaan, latihan dan sebagainya. Adakah dalam karnival ini yang hadir itu hanya pelajar ataupun mereka yang sudah bergraduasi pun boleh hadir untuk mencari idea dan juga mencipta peluang pekerjaan sendiri mereka dalam bidang perniagaan di karnival tersebut? Betul Wan, betul. Kita tidak terhad kepada pelajar sahaja. Kita jemput kepada semua yang berkelapangan untuk hadir pada hari tersebut. Kerana kita akan ada booth daripada pihak KUSKOP, agensi-agensi yang berkaitan dan juga daripada showcase daripada jualan-jualan pelajar yang sedia ada di IPT. Jadi kita nak maklumkanlah hasil apa yang telah dihasilkan oleh pihak kementerian melalui dasar kita yang telah kita ada sedia ada sekarang ini. Okey. Dan juga saya difahamkan program ini telah pun berlangsung selama 4 siri bermula Oktober 2022 lagi. Jadi sehingga hari ini dah 4 siri. Apakah pencapaian yang mungkin Puan nak highlight kepada penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini? Okey, selepas 4 siri diadakan, kita lihat ramai pelajar-pelajar kita memang mempunyai bakat yang kita boleh ketengahkan dan kita matchkan dengan pihak agensi-agensi dengan kementerian lain. Kita berjaya membawa masuk lebih kurang 800 pelajar untuk bersemuka dengan pihak-pihak berkenaan dan lebih kurang 100 pelajar berjaya mendapat dadah. Jadi saya difahamkan juga untuk siri ini merupakan siri penutup kepada siri-siri jelajah sebelum ini. Jadi mungkin ada sesuatu pengisian yang istimewa dalam siri pada kali ini?
Ya, pada kali ini kita akan jemput influencer dan juga pihak-pihak yang memang telah terkenal dalam bidang usaha keusahawanan yang boleh menjadi mentor kepada mereka yang berminat, pelajar-pelajar yang berminat dan juga graduan. InsyaAllah itulah sedikit sebanyak daya tarikan yang akan kita bawalah pada hari Khamis ni. Itulah bagaimanakah sebenarnya usaha di peringkat kementerian, bukan saja di peringkat kementerian, malah ramai lagi pihak-pihak di Malaysia ini yang ingin melahirkan pelajar IPT yang berminda usahawan ini. Jadi ini adalah peluang terbaik untuk hadir ke karnival ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Noraida Abdullah, Timbalan Setiausaha bahagian Seksyen Kebolehpasaran Graduan dan Keusahawanan, bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pengajian Tinggi, memberikan perincian kepada kita bagaimanakah untuk melahirkan pelajar IPT berminda usahawan. Terima kasih banyak-banyak Puan. Sama-sama, Wan.